Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya nak buat ulasan perlawanan di antara Portugal menentang Korea Selatan, yang mana Korea Selatan menang 2-1 dan berjaya melayakkan diri ke round of 16. And so apa yang ditunjukkan oleh SAS Korea pada perlawanan ini adalah tentang disiplin, determination dan juga kesungguhan mereka untuk menunjukkan yang kuasa Asia boleh layak ke peringkat yang tinggi dalam World Cup. Bahkan kita boleh tengok fighting spirit yang ditunjukkan oleh pemain Korea Selatan pada perlawanan ini memang sangat-sangat bagus lah. Son daripada corner kick Portugal, dia dapat bola, dia bawa ke atas. Lepas tu Hwang Chin-han buka game dan menjaringkan gol kemenangan. Dan mereka selepas itu, orang kata apa, teriak menangis kegembiraan. Manakala satu lagi pasukan Uruguay menangis kederitaan sebab tersingkir disebabkan kemenangan yang dicatatkan oleh Korea Selatan. Baiklah, tahniah untuk Korea Selatan sebab berjaya beat Portugal dan berjaya layak ke round of 16. Pada perlawanan ini kita akan huraikan tentang apakah corak permainan dan juga apakah perkara positif yang ditunjukkan oleh kedua-dua pasukan. Saya akan mulakan dengan pasukan Korea dahulu. Apakah corak permainan yang diterapkan oleh pasukan Korea Selatan pada perlawanan ini? Apa yang ditunjukkan oleh pasukan Korea Selatan pada perlawanan ini? Yang pertama adalah dari segi defending, yang mana kita boleh tengok Korea Selatan lebih kepada corak bertahan, iaitu mereka lebih kepada sit deep dan mereka akan cuba untuk melakukan penetration ataupun counter attack ke arah Portugal dengan hantaran-hantaran jauh ke bahagian hadapan untuk mencari pemain nombor 9 mereka ataupun mencari Son di bahagian kanan dan sebagainya. So kebanyakannya lebih kepada bertahan dan mereka lebih kepada untuk absorb serangan ataupun menyerap serangan yang dilakukan oleh pasukan Portugal, dan sekiranya mereka berjaya patahkan serangan tersebut, mereka akan cepat untuk counter mencari pemain-pemain di atas dengan supply long ball ke bahagian hadapan. Itu adalah taktikal yang diterapkan dan diguna pakai oleh pasukan Korea Selatan pada perlawanan ni. In term of technically, memang kita boleh nampak lah individu kualiti yang ada pada pasukan Portugal adalah lebih better daripada SAS Korea. Jadi disebabkan itulah kita boleh nampak yang SAS Korea ataupun Korea Selatan ni lebih memfokuskan untuk bermain dengan hantaran-hantaran jauh ataupun long ball daripada untuk keep ball position ataupun nak build up play dengan short passing ataupun bermain dalam kawasan yang kecil, small space. Sebab mereka tahu sekiranya mereka bermain sedemikian, pemain-pemain Portugal boleh dapatkan bola dengan cepat balik. So mereka elakkan benda sebegitu. Mereka bermain dengan sit deep, bermain dengan duduk lebih kepada bertahan dan melakukan counter sahaja. Dan hasilnya gol yang kedua mereka tu memang hasil daripada counter attack lah, yang hanya menggunakan dua player, Son dan juga Hwang Chin-han sahaja untuk beat pemain-pemain Portugal untuk mengalahkan Portugal. Itu perkara yang pertama. Yang kedua, tentang pasukan SAS Korea ni, apa yang bagusnya adalah tentang mereka punya set pieces. Kalau kita tengok set pieces mereka memang sangat-sangat bagus lah, dan daripada corner kick ataupun free kick, cumanya direct free kick mereka agak kurang. Tetapi dari in term of set pieces, sama ada corner kick ataupun free kick yang mereka lakukan secara hantaran, mereka sangat bagus. Dan hasilnya mereka berjaya cipta satu gol melalui set pieces ataupun corner kick, yang mana corner kick tu pemain Portugal tak sempat settle down. Bahkan CR7 yang assist kepada pemain nombor 9 pasukan SAS Korea untuk menjaringkan gol penyamaan. And CR dah lambai tak skor, dah satu gol je dalam 3 game untuk Piala Dunia, iaitu pun penalti, dan akhirnya dia assist kepada seorang player SAS Korea kepada pasukan lawan lah. So memang itu rekod yang agak mengecewakan untuk CR, tetapi itulah yang menunjukkan kepada SAS Korea. Jadi apa yang specialnya tentang SAS Korea ni tentang pemain nombor 9, iaitu pemain nombor 9 bagi SAS Korea, bagi saya dia adalah player yang sangat-sangat cemerlang in term of number 9. Sebab apa saya kata macam tu? Sebab kita susah nak jumpa seorang player number 9 yang bermain di Asia yang memang berbahaya di dalam kotak penalti, dan dia punya reaction kepada bola tu sangat cepat dan dia punya positioning pun cepat. Dan dari
daripada segi penlibatan nombor 9 pemain Korea Selatan ni, kita boleh nampak yang dia pun bukannya dijadikan sebagai target man sahaja, tetapi dia juga involve dengan pergerakan serangan, yang mana dia banyak drop deep ke bahagian tengah untuk open game kepada Son ataupun kepada Lee Kang-in, yang lebih kepada wide area lah untuk pasukan Korea exploit bahagian pertahanan pasukan Portugal. That is a good thing lah. Jadi secara overallnya pasukan Korea Selatan pada perlawanan ni memang disiplin mereka tinggi, bertahan counter, dan mereka berjaya untuk menang pada perlawanan ni. Kita masuk pula untuk Portugal. Portugal secara generally mereka masih lagi menerapkan taktikal yang sama dalam every game. Game yang pertama, game yang kedua dan game yang ketiga, walaupun ada beberapa pertukaran, tetapi secara generalnya mereka masih lagi menggunakan taktikal yang sama. Apakah taktikal yang digunakan pakai oleh pasukan Portugal ni adalah in term of build-up play mereka, yang mana mereka akan still lagi menggunakan dua center back di belakang, yang mana perlawanan ni Silva dan juga Pepe lah sebagai ball carrier. So mereka akan push mereka punya fullback, iaitu Cancelo di kiri dan Dalot di kanan, yang mana specialnya untuk game ni Cancelo dia kembali bermain di bahagian kiri lah dan Dalot bermain di bahagian kanan untuk bertindak lebih ofensif. Sebab apa? Sebab Portugal akan exploit ataupun akan banyak use ataupun guna bahagian wide area untuk melakukan build up play di kawasan tersebut. So attacking style pasukan Portugal adalah mereka attack bahagian kanan ataupun bahagian kiri pasukan lawan, dan akhir sekali mereka akan melakukan final quality passing ataupun cutback ataupun hantaran lintang ke dalam kotak penalti untuk mencari target man mereka. Overall ataupun sepenuhnya corak permainan pasukan Portugal adalah sebegitu. So fullback ni dia akan naik untuk memberi supporting play kepada bahagian kanan lah ataupun kepada winger pasukan Portugal untuk mereka exploit dan juga penetrate bahagian wide area pasukan lawan. Dan dalam pada masa yang sama, Portugal juga bermain dengan ball position dan juga penetration melalui middle third. Cumanya middle third ni mereka yang specialnya adalah tentang penggunaan midfield, yang mana kita boleh tengok untuk game ni Ruben Neves bermain sebagai single pivot. So dia akan jadi benteng kepada Antonio Silva dan juga kepada Pepe yang bertindak sebagai dua center back. So dialah yang akan progress bola lebih ke bahagian hadapan. Dan yang specialnya midfield pasukan Portugal ni, maka Vitinha dia akan drop lebih deep ke bawah untuk membantu Neves untuk progress bola ke hadapan. So Vitinha ni dia peranan macam still lagi macam Bernardo Silva, iaitu dia akan jadi deep lying playmaker. So dia akan drop sampai kat Neves dan dia dengan Neves lah yang akan bawa bola ke hadapan untuk menjadi playmaker. Dan yang specialnya untuk game ni Nunes boleh dikatakan beliau bertindak lebih kepada number 8 dan untuk cover up midfield, tetapi dalam pada masa yang sama dia juga bermain dengan advance untuk menjadi playmaker ataupun numbers of player di bahagian hadapan. So bila mana Portugal build up play di bahagian tengah, mereka kebanyakannya akan open game balik kepada bahagian wide area, dan apabila mereka buka balik game kepada bahagian wide area, numbers of player Portugal yang ada kat bahagian tengah tadi, mereka akan involve ataupun libatkan diri mereka ataupun overload pemain mereka di dalam kotak penalti untuk menyambut hantaran-hantaran daripada fullback ni, sama ada Cancelo ataupun Dalot yang buat overlap tadi, untuk mereka ambil bola tu untuk score. Dan kita boleh tengoklah banyak gerakan yang Portugal buat sedemikian, tetapi sayang apabila bahagian hadapan Portugal in term of overload, memang numbers of player Portugal adalah lebih banyak daripada numbers of player Korea Selatan ketika mereka menyerang di dalam D-box pasukan Korea Selatan. Tetapi in term of positioning ataupun kedudukan pemain untuk menerima hantaran-hantaran tersebut agak kurang, yang menyebabkan Portugal tak boleh nak execute dan mereka punya hantaran tu. Bahkan boleh dikatakan banyak kedudukan offside. Kalau kita tengok banyak pergerakan semalam, CR ada 2 peluang, 1 offside dan dia berhadapan one on one dengan goalkeeper Korea, tetapi sayang goalkeeper Korea berjaya tepih bola tu. Dan yang kedua, Vitinha shoot dari luar kotak penalti, keeper tepih, CR pun pergi tanduk, bola tu melalut. So memang boleh dikatakan in term of execution mereka masih lagi lemah lah. Jadi secara overallnya memang deserve untuk Korea menang in term of fighting spirit dan juga kesungguhan yang ditunjukkan oleh mereka. Jadi itu je lah ulasan saya. Assalamualaikum.